Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji dan syukur itu hanyalah selayaknya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, kami meminta pertolongan daripadanya, wa nastaghfiruh, dan juga kami mohon keampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, begitu juga kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada keburukan yang timbul daripada diri kami sendiri. Wa min sayyiati a'malina, begitu juga daripada ketidakbaikan amalan-amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan padanya hidayah, maka tiadalah kesesatan baginya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan wal iyadzu billah kesesatan, maka tiadalah hidayah bagi mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Saya hormati al-fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Ashabul Fadilah, Ustaz-Ustaz, Tuan Syekh, Tuan-Tuan Guru, para pengamal agama, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Darul Ulum Wangulu, dan tidak ketinggalan yang saya kasihi dan saya hormati tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin, jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada malam ni, yang Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita seketika untuk sama-sama kita mengambil sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memanfaatkan waktu-waktu yang berharga ini di antara dua salat, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bila mana menunggu salat di antara salat yang lainnya, pendek katanya yang paling singkat antara maghrib dengan isyak lah. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan sahaja masa itu berlalu begitu saja. Sebaliknya baginda mengisi, sama ada dia menerangkan wahyu-wahyu yang baru, yang panas-panas lagi turun, ataupun membuat satu revisi, ulang kaji semula berkenaan dengan ulumus syar'iyah, ataupun baginda hanya beriktikaf dan bertanya khabar kepada sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ni secara tidak langsung Allah Ta'ala dudukkan kita, Allah Ta'ala panjangkan rezeki kita, bukan sekadar nak mengisi masa, tetapi patuh dan taat kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, dan juga kita tidak duduk di sini tuan-tuan dan puan-puan kalau tidak kerana hidayah dan juga tolakan, anjakan daripada hasrat hati kita yang Allah Ta'ala hidayahkan. Allah Ta'ala berikan rezeki ini. Kalau tidak dengan perkara yang disebutkan tadi, maka tidak duduk kita di sini. Oleh sebab tu, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Marinya kita ke masjid, datangnya kita ke rumah Allah bukan dengan kehendak kita. Kan? Kita ada pilihan. Allah Ta'ala bagi kepada kita supaya memilih perkara kebaikan. Tapi kita ada kederat ataupun tidak? Kederat tidak akan zahir daripada satu jasad manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala Maha perancang. Allah Ta'ala Maha menentukan. Kita juga diberikan iradah, pilihan. Kalau kita nak pergi ke arah kebaikan, Allah Ta'ala izin, maka itu Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala beri pahala. Kalau kita nak kepada sebaliknya, Allah Ta'ala izin ataupun tidak? Izin juga, tapi dalam keadaan marah. Kan? Dalam keadaan marah. Bila dalam keadaan marah, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep qada dan qadar, kesyukuran dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan
pada malam ni kita tidak berhajat nak bawa satu pengajian yang berat lah. Jadi saya nak buka dan kita nak hidangkan kepada tuan-tuan semua dan juga kepada diri saya sendiri, sebab kita ni dah tak lama dah nak menjemput tiba bulan Ramadan sebenarnya. Tinggal tak berapa lama lah kan, berapa minggu lagi ada 2 minggu ataupun lebih kurang tu lah kan. Tak lama dah. Muslimat yang belum lagi berganti puasa, juga muslimin ada hak terlepas puasa kan, terlepas tak berpuasa tahun lepas kena ganti kan. Tidak ada keuzuran, tidak ada masyakkah, sekiranya tidak ada sebarang keberatan untuk berpuasa, maka wajib bagi mukallaf untuk menggantikan puasa dia kan. Tak bolehlah ustaz ada gastrik, lain cerita kan. Tak bolehlah ustaz senggugut, tak boleh nak puasa, lain cerita kan. Tapi kalaulah tak ada apa-apa alasan, tak boleh nak puasa ustaz sebab apa? Lapar. Tak boleh. Islam tidak membenarkan. Tak apa dah, boleh ataupun tidak ustaz, kalau saya tak mau ganti puasa tapi saya nak bayar fidyah. Kalau pilihan tu dulu, jumhur ulama fiqh kita kata tak boleh. Tanyalah mana pun, Hambali ke, Hanafi ke, Syafi'i ke kan. Hatta kalau kita tengok laras sunnah sendiri pun yang disampaikan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tak sempat sangat dah nak ganti puasa ni. Kata Aisyah, aku tidak sempat untuk menggantikan puasa, mengqadakkan puasa sehingga ke bulan Syaban. Oleh kerana dengan urusan baginda Nabi SAW, sibuk dengan urusan hal ehwal rumah tangga dan sebagainya, dan tak sempat nak ganti sehingga ke bulan Syaban. Apa maksud daripada hadis yang dibawa oleh Aisyah tadi? Perempuan. Maknanya nak ataupun tidak kan, dengan alasan ataupun tidak dengan alasan, wajib ganti dulu. Kan? Tak sempat nak ganti ustaz. Kan, puasa sempat 5 hari, mari hari ke-6 dah huzur contoh kan. Hari yang ke-7 dah masuk Ramadan. Itu lain ceritalah, kena bayar fidyah. Bagi orang lelaki juga begitu. Jika tiada masyakkah, maka jumhur dalam ulama, dalam mazhab fiqh kita terutamanya kan, dan juga laras kefahaman sunnah baginda Nabi SAW, wajib ganti dulu. Jangan kita letak fidyah dulu kan. Kerana itu tuntutan. Sebab apa tuan-tuan? Dia ada sebab. Hikmahnya, puasa ni dia bukan tatawu', dia bukan satu benda yang sunat. Dia juga bukan satu ibadah yang khasah, tidak. Kan? Ibadat khusus seperti kita buat ibadat-ibadat yang lain, kan? Tapi puasa bulan Ramadan adalah rukun di dalam agama, rukun Islam. Oleh sebab tu, kalau kita tak menyelesaikan rukun, maka tidak tertegak sesuatu perkara, rukun negara. Kalau kita tidak percaya pada Tuhan, tak setia pada raja dan negara, tidak berpegang pada perlembagaan, tidak percaya pada undang-undang, tak ada kesopanan dan kesusilaan, maka tiada tanah Melayu, Persekutuan Malaysia tak ada. Nah, begitu juga dengan Islam. Tak ada syahadah, tak ada solat, tak ada puasa Ramadan, tidak ada zakat, tidak ada haji bagi yang mampu, maka tiada Islam tertegak pada seorang mukallaf yang dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama lah, kan, peringatan bersama pada diri saya juga, kepada orang yang rapat dengan saya, pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni, kan. Bila Allah tanya nanti kita balik semua ke hari akhirat kelak, Amir dah bagi tahu dah. Saya dah berlepas diri. Aku dah berlepas diri, ya Allah. Kan, dah bagi tahulah jemaah Darul Ulum Wang Ulu, kan. Mau tak mau terpulang pada diri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita nak masuk bulan Ramadan, kita nak bermesra dan kita nak merasai kemanisan yang Allah Ta'ala hidangkan kepada kita, di mana bulan yang penuh keberkatan, bulan yang digandakan segala-gala amalan yang baik pada dia. Kan? Kita nak berhadapan dengan satu bulan yang mana teramat istimewa. Macam ayah haji dululah.
Kan? Saya suka bahasakan ayah haji. Sini guna Tok Wan kan? Tok Wan ke apa, Katuk ke apa kan? Ayah haji, mak haji. Masa muda-muda dulu nak berkenalan kan? Minta tolong mak ayah pergi Minang. Kan? Mak ayah tanya, nak kahwin dengan siapa? Nak kahwin dengan Encik, nak kahwin dengan tu. Dengan Fatimah. Duk kampung Wang Bintong dekat aja. Kan? Tak banyak belanja lah. Jadi, minta tolong ayah pergi tanda. Kan? Minta tolong mak pergi Minang. Jadi mak kita, ayah kita nak pergi Minang ni, dia nak kena tahu siapa ayah dia, bagaimana dia ni berasal daripada keturunan mana, kan? Bagaimana budi pekerti calon pilihan, menantu pilihan tu, kan? Bagaimana rupa paras dia, comel ataupun tidak, segak ataupun tak, kan? Jadi nak kenal tu luar dalam kalau boleh, kan? Mak tu kalau boleh buka lah tudung, tengok kok ada ada bisul kat atas kepala kan. Tak maulah kahwin dengan anak aku tak. Mak sampai tahap tu. Begitu juga dengan kita tuan-tuan, bila nak masuk bulan Ramadan yang teramat istimewa Allah Taala hidangkan kepada kita ni, kan? Allah Taala nak beri ni lebih mahal lagi daripada emas 10 dakap puan-puan. Lebih mahal lagi daripada emas 10 inti ke 10 apa ke kan. Ni bulan Ramadan ni. Nak kenal dengan perkara dan bulan yang istimewa, mesti kita kena tahu apakah ciri-ciri dia. Macam kita nak kenal isteri kita, nak kenal calon suami kita kan. Nak tahu juga dia kerja apa, boleh sara ke tidak kita kan. Jadi bulan Ramadan, apa dia boleh bagi pulangan kepada kita kan. Barulah berbaloi. Pergi kejar sangat bulan Ramadan ni, apa sebenarnya Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Tu kita nak kenal. Jadi yang pertamanya tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat unik, yang istimewa yang Allah Ta'ala beri kepada, Allah Ta'ala sediakan kepada khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata tak ada pensyariatan puasa kan, bulan yang mulia, bukan kata tak ada umat-umat yang terdahulu, ada. Ya, sebagaimana kaum musyrikin Mekah mengagungkan bulan Rajab. Dia rasa bulan Rajab ni bulan yang boleh mendatangkan kekayaan, bulan yang boleh mendatangkan keuntungan, bulan di mana nikah kahwinnya dilaksanakan banyak pada bulan Rajab. Dan permusafiran, perniagaan daripada Mekah ke Syam, Syam balik pula ke Madinah, Madinah pergi pula ke Yaman, banyak berlaku pada bulan Rajab. Jadi Allah Ta'ala ni dia kirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak tiun sikit daripada duk ta'assub sangat, duk peraja sangat kepada bulan Rajab ni. Eloklah kita perbesarkan balik sunnah-sunnah Nabi yang terdahulu kan. Nabi Ibrahim baik, Nabi Yusuf baik, Maryam mak kepada Nabi Isa baik, dan Nabi apa lagi, Nabi Ismail baik, Nabi Harun baik, semua mereka disyariatkan puasa. Tapi tiada bulan yang tertentu. Jadi Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad satu bulan yang dikhususkan, yang dimuliakan. Walaupun tak nampak dengan mata kemuliaan itu, kan? Ada padanya ibadah yang khusus, puasa. Ada padanya ibadah yang istimewa, qiyam. Ada padanya gandaan lipat kali ganda perkara ma'ruf yang kita lakukan. Allah Ta'ala beri ganjaran lebih daripada yang kita lakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Istimewa Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ibadah puasa ni lama tuan-tuan. Daripada zaman Nabi Allah Ibrahim lagi dah ada puasa. Turun kepada Nabi Allah turun kepada Nabi Allah Yusuf, turun kepada Nabi Allah Harun, Musa, Harun, turun lagi kepada Maryam, turun lagi kepada Nabi Allah Isa, sehingga diwarisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Allah Taala sebut dalam Al-Quran, merakamkan percakapan di antara Maryam dengan Jibril alaihi salam. Bila mana Jibril datang kepada Maryam, ketika mana Maryam sedang menyembunyikan diri dia, mengandung kan, dah tak ada apa-apa perhubungan dengan lelaki yang halal, tiba-tiba mengandung. Jadi dia pergi bersembunyi. Datang malaikat Jibril kepada Maryam, kan?
dan bertanya, ada dialog. Dan salah satu dialognya kan, kata Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya nazartu, aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, Tuhan aku yang Maha Pemurah. Nazar apa? Sawma, sedang berpuasa. Falan ukallimal yawma insiya, dan juga aku bernazar untuk tidak akan sekali-kali bercakap dengan mana-mana sahaja manusia. Pensyariatan puasa dah ada pada umat-umat yang terdahulu, kan? Sebab itulah kalau ustaz datang lepas daripada saya ni lah kan, dia baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah kutiba alaikumusiyam, telah disyariatkan, difardukan kepada kamu semua akan ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana disyariatkan, difardukan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua ni berwaspada, bertakwa. Kalau kita nak tanya ustaz, apa tafsiran kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang ulu semua dah boleh jawab dah, kan? Allah syariatkan kepada Maryam tadi contohnya, kan? Dan juga ada banyak lagi ayat lain dalam surah Maryam yang menceritakan tentang nabi-nabi Allah yang lain. Antara contohnya Nabi Allah Ismail, kan, yang disyariatkan berpuasa. Ada di sana cerita-cerita yang Allah Ta'ala rakamkan supaya kita ni tahu, kan, bila mana Allah sebut dalam ayat pensyariatan puasa, sebagaimana kami dah syariatkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Siapa? Allah Ta'ala sebut dalam surah yang lain, kan, kepada nabi-nabi yang terdahulu. Semua ni tuan-tuan, ibadah puasa baik, ibadah qiyam baik, sedekah baik, zakat baik, dan juga ibadah-ibadah lain yang lebih umum, semuanya tadi bermatlamatkan satu sahaja, iaitu tattaqun, kan, at-taqwa, supaya kita sentiasa ada kewaspadaan di antara diri kita dengan lembah maksiat, perkara yang dimurka oleh Allah. Ada satu penghadang dan ada satu titik kewaspadaan supaya kita tidak terlanjur, kan? Orang tanya apa makna takwa? Dua dah jawapan, orang wahulu boleh jawab dah, kan? Takwa duk main tak boleh jawab, kan? Kejap pergi iman, kejap pergi Islam, kejap pergi, kan? Takwa ni waspada, bagi tahu dia, kan? Takwa ni kita patuh, waspada. Waspada daripada apa? Daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa, kan? Benda perkara ni tuan-tuan, kalau kita buat ibadah, satu sahaja kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Di samping pahala, di samping apa semua yang Allah Taala janjikan, kita nak yang paling ampuh daripada matlamat pengibadatan kita, iaitu redha Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tengok, Allah Taala terima, kan? Tunduk bangun, rukuk, sujud kita semayang, kita duk buat ibadah, kalau Allah Ta'ala tak tengok, tak jadi apa juga, kan? Seperti debu-debu yang berterbangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita nak kenal istimewanya bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni tuan-tuan, hebat tak hebat dia, Nabi SAW sentiasa tertunggu-tunggu. Macam kita, satu benda yang kita dah lama impikan, kan? 2 minggu lepas dah minggu sudah lah, tak tahu berapa minggu lepas dah, baru dilancarkan Pro 2 Activa, kan? Kita orang Malaysia ni kereta Malaysia je lah, tak tahulah, mungkin Pak Long ada kereta Honda Civic, duit pencen, kan? Orang kaya baru. Baik, Pro 2 Activa, dah lama dah impikan nak kereta baru, kan? Menabung daripada 5 tahun lepas nak bayar muka ni. Bila dapat kunci kereta Activa tu, senyum tak sangga, kata, kan? Daripada Kangak sampai ke Wang Hulu tersenyum dia. Tak. Begitu juga Nabi SAW masuk sahaja bulan Ramadan, kan? Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
seperti mana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah yubashshiru ashabahu, memberi khabar gembira kepada sahabat-sahabat baginda, kaum kerabat baginda, anak-anak baginda, isteri-isteri baginda, biqudumi syahri Ramadan, dengan kehadiran bulan Ramadan. Kan? Tuan-tuan bayangkan nenek kat belakang, kan? Tok-tok yang ada kat belakang ni kan, anak sulung baru kahwin, tunggu cucu, kan? Takdir Allah Ta'ala lewatkan sikit zuriat, mungkin kahwin 3 tahun tak dapat lagi, 4 tahun tak, minta maaf kalau ada yang sensitif, kan? 5 tahun, tahun kelima barulah direzekikan zuriat. Tak? Duk rasa nenek tu dulu pi ambil surat balai polis nak rentah negeri, pi tengok cucu. Tok Wan dia tak ada apa, duk gulung rokok daun macam tu ya. Tok Wan tak ada apa. Relax. Nak pergi mana? Pergi tengok cucu. Pergi lu kopi Kedan. Tok Wan relax Nenek tok dulu pergi. Sebab apa? Sebab tertunggu-tunggu. Benda yang kita dah lama dah impikan. Begitu Nabi SAW. Bukan lama pun tuan-tuan, perempuan. Ramadan ni hilang sekejap sahaja sebenarnya. Nak bandingkan dengan peredaran masa, komitmen kita tiap-tiap hari kan. 11 bulan dia hilang, bulan ke-12 jumpa balik. Nah, berbanding dengan perkara yang lain kita tunggu lama, macam contoh zuriat tadi. Tetapi Nabi ni dia tonjolkan kan rindu dia terhadap Ramadan kan, sehingga kan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul ibadu ma fi syahri Ramadan latamannal ibadu an yakuna syahru Ramadana sanatan." Sekiranya seorang hamba itu mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan, sambung kepada hadis tadi, hadis Abu Hurairah tadi. Nascaya latamannal ibad, maka akan berharaplah seorang hamba itu ayyakuna syahrul Ramadan, supaya bulan Ramadan itu menjadi seakan-akan setahun bagi dia. Tak puas, tak pernah jemu masuk bulan Ramadan, dia ada satu tolakan, anjakan dalam diri dia untuk break, stop sekejap kan, berhenti semua perkara-perkara dunia ni, fokus kepada ibadah. Dia tidak jadi macam sunnah orang kita lah. Orang kita ada sunnah juga tu, sunnah Melayu kita. Kan? Malam Lailatul Qadar, kalau ikut nas, ikut sunnah, dia turun bila, Tok Wan? 10 malam terakhir lah. Malam Lailatul Qadar, betul? Mak-mak belakang kan? Yang ni yang kita kata yang paling sahih lah kan. 10 malam terakhir, walaupun ada pengkhususan malam 27 dan sebagainya, dan kita ambil lebih umum 10 yang terakhir. Tapi kita sunnah Melayu ni kan, seolah-olah malam Lailatul Qadar tu turun pada 1 Ramadan, 2 Ramadan. Tak percaya tuan imam tengok nanti, penuh, tak genap, tak cukup parking. Mari nak kereta hak paling mahal sekali, motor hak paling baru sekali main. Bawa semua anak cucu semua bawa, daripada Tok Wan sampailah ke cucu, baru balik kampung. Sebab apa? Malam Lailatul Qadar nak turun 1 dengan 2 kan. Lajak sikit pilah 2, 3, tengok malam yang ke-10. Allahu Akbar kan. Ibarat habis dah Ramadan kan. Ramai pula di bazar Ramadan kalau ada bazar Ramadan kan. Itu sunnah Melayu. Jadi Nabi SAW tidak begitu. Daripada Nabi dan juga orang Arab sekarang ni pun kan masih lagi meneruskan legasi baginda SAW kan, sunnah baginda. Seakan-akan setiap malam tu itulah Ramadan yang terakhir, itulah Ramadan yang penamatnya. Daripada awal sampai akhir, kalau tuan-tuan tengok live siaran langsung kan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tambah-tambah lagi 10 malam terakhir kan. Tak menang tangan lah tuan-tuan. Kan, siapa yang pernah pergi, ada pengalaman pergi berpuasa di tanah suci kan, pada masa itulah kita akan jumpa manusia yang pelik kan, manusia yang luar biasa, yang mana sebelum ni kedekut habis dia. Tapi bulan puasa seolah-olah kita tak kenal dia kan.
Dulu mungkin kita panggil haji bakhil ke dia kan. Haji bakhil. Nah, kita masa masuk Ramadan ni kita panggil Haji Rahman pula kepada dia kan. Haji pemurah. Nak katanya dia tak sedar tuan-tuan. Keluarkan duit macam air. Kan? Apa yang berlaku kepada kami semualah kan. Pelajar-pelajar Malaysia di sana, bila mana masuk sahaja bulan Ramadan, semua yang ada di atas batang tubuh ni tak berharga semua dah. Kan? Tambah pula dia kenal kita pelajar kan. Jam yang dia pakai mahal-mahal tu, yang ayah-ayah ibu-ibu pakai masa mesyuarat agung apa semua tu kan. Puluk dakap tak puluk dakap tu. Tak. Dia buka, dia bagi macam tu je. Berlaku reality. Kan? Ni cerita ni 10 tahun dululah, tak tahulah sekarang ni macam mana keadaan ekonomi kan. Arab Saudi. Dulu tuan-tuan, minyak di Arab Saudi ni murah daripada ayak betul ini. Kan? Katakanlah kita beli air mineral ni 500 ml dah 2 rial. Minyak 1 liter 55 sen. Dululah macam saya belajar dulu. Tahun 2011, 2012. Boleh minum minyak tuan. Lebih baik minum minyak daripada minum air. Murah. Sebab itulah mungkin juga dorongan dan juga faktor yang menyebabkan mereka ni tidak ada tak berkira pun untuk menginfakkan harta mereka. Dan sehingga sekarang pun alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah kan, sifat pemurah tu masih ada. Tapi tak boleh larilah manusia kan. Kita pun sama, bermusim. Luar daripada waktu bulan Ramadan, semua pakat jadi pelesik belaka. Baik. Yang keempat, istimewanya bulan Ramadan seperti yang dah disebutkan tadi, kita kuatkan sikit dengan nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja perkara yang kita lakukan, ibadah-ibadah, sama ada ammah, ibadah umum, ya, kita sambung silaturahim, bersedekah, sedekah yang sunat, sedekah yang biasa dan sebagainya, ataupun ibadah yang khusus kan, kita bernazar, kita buat tunaikan umrah kan, kita keluarkan sedekah kerana kita dah berjanji dan sebagainya kan, semua ni akan digandakan berlebihan, malah tidak dapat dijangkau infinity oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis, man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khairi kana kaman adda faridatan. Kana kaman adda faridah. Barang siapa yang melakukan satu perkara sunat, perkara yang dianjurkan. Kan hari ni rasa macam nak sedekah satu Ramadan, nak sedekah RM1. Kan? Biasa bawa 5 kupang. Hari ni bawa RM1 kan? Bagi. Tatawwu' sunat, perkara yang dianjurkan. Fihi pada bulan Ramadan. Maka apa balasan dia? Kana kaman adda faridah, seperti mana orang yang melakukan satu kefarduan. Tak rugi tuan-tuan. Kita sedekah RM1 kan, dalam keadaan tidak dituntut pun, itu hanyalah sunat, itu hanyalah keharusan yang kita nak daripada sanubari kita sahaja, bukan tuntutan syariat. Sebagaimana kita lakukan satu kefarduan, seolah-olah kita dah bayar zakat. Tu gandaan pahala. Dan sambung lagi, waman adda faridatan, dan barang siapa yang melakukan faridah, perkara ibadah yang dikhususkan, yakni kefarduan. Kita puasa bulan Ramadan sebagai contoh, ataupun tunaikan solat fardu secara berjemaah ke macam mana kan. Apa gandaan dia? Kana kaman adda sab'ina faridatan, seperti mana orang yang digandakan pahala kefarduan dia sebanyak 70 kali ganda. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. 70 pada lisan, pada lidah Arab ni bukan bermakna dia tetap ataupun fix 70 tuan-tuan. Sab'in ataupun sab'umi'ah, apa-apa sahaja angka yang berkaitan dengan 7, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, benda ni berkaitan dengan nak menunjukkan besarnya, berkembangnya. 7, angka 7 pada orang Arab ni dia tunjuk kepada kita besar. Macam kita lah orang Melayu, kita kata apa kan, bilion, berbilion. Padahal tak tahu pun berapa kosong belakang tu kan. Sebut pandai lah, berbilion, berjuta-juta dia bagi, nak tunjuk banyaknya kan nilaian sesuatu pahala tu kan. Arab dia guna perkataan 7
Sebab apa? Wallahu alam. Seni dalam bahasa. Macam kita bahasa Melayu lah. Kan? Banyak hadis Nabi yang menggunakan frasa ataupun kalimah 7 ni tuan-tuan. Sama ada gandaan 70, gandaan 700, 7000 ila adhafin kathirah. Kan? Sehinggalah kepada gandaan yang tidak dapat dihitung oleh manusia. Semua ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak sengaja menyuruh kita mencari ruang-ruang yang ada untuk kita beribadah. Kan? Macam mana? Bagaimana? Kan? Kalau kata biasanya kita bangun pagi tu duk seduk air liur basi saja tuan-tuan. Bangun pagi duk gosok-gosok mata kan. Daripada tilam katil nak sampai ke tandas tu agak-agak setengah jam kan. Tak buat apa pun. Jiwa kita melayang saja kan, mamai saja. Bagaimana nak jadikan dia ibadah? Boleh. Allah Ta'ala bagi ruang kepada kita. Kan? Letak niat awal-awal, siap-siap. Bangun daripada tidur, baca doa bangun daripada tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Supaya hati kita ingat pada Allah. Dan niat terus. Allah Ta'ala bangunkan aku pagi ni. Kan? Boleh aku sahur, boleh aku berqiyam, boleh aku beristighfar. Dan mudah-mudahan dengan sahur ni, aku bakal dapat kekuatan untuk melakukan ibadah yang seterusnya. Bukan susah pun nak buat ibadah. Nah, tunggu kita mau ataupun tak mau, nak ataupun tidak sahaja. Allah Ta'ala nak tunjuk kan, bahawasanya banyak gandaan pahala, seolah-olah dia sengaja nak meletakkan kita supaya gerak-geri kita, kan, tindak tanduk tingkah laku kita diletakkan di atas pengibadatan. Semua tu bakal diganjarkan oleh Allah SWT dengan pahala. Kan? Berbezalah kalau kita bangun, duduk sapu air liur basi, duduk dulu termenung kan. Nak sampai ke tandas, nak gosok gigi pun kat setengah jam kan sebelum ni kan. Tambah-tambah Tuan Bilal pula kan 5 alam. Alam tu apa ni? Jam loceng handphone dia 5. Pukul 4 pagi stop, snooze lagi kan. Pukul 4.30 snooze pula, stop pula kan. 4.45 tak bangun lagi kan. 4.50 tak mau bangun lagi. Pukul 5 terpaksa bangun kan. Tak bangun nanti imam marah, tak ada orang nak azan kan. Tak bangun nanti kena buang, tak dapat allowance kan. Macam tu 5 alam. Tapi adakah dengan 5 alam tu berbaloi dengan apa yang kita buat selagi mana kita tidak berniat semata-mata untuk pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Ramadan, setiap gerak-geri kita, tingkah laku kita dahulukan dengan niat. Niat apa? Niat untuk ibadah yang seterusnya. Apa yang kita buat sekarang ni mungkin sebagai batu loncatan, persediaan kepada ibadah yang seterusnya. Insya-Allah Allah Taala akan sediakan ganjaran kepada kita. Kan? Tak putus niat kita tu lillahi taala. Kan? Itu antaranya lah. Baik. Yang seterusnya, yang kelima. Keistimewaan juga bulan Ramadan, tuan-tuan. Yang tentang Al-Quran ni saya tak mau sebut. Kan? Al-Quran dengan Ramadan ni dia ibarat simpulan mati lah. Tak boleh nak buka dah. Kan? Bila sebut bulan Ramadan, orang kenal bulan turunnya Al-Quran. Sebut bulan Al-Quran, mesti orang tahu bulan tu bulan puasa. Kan? Sebut bulan Ramadan, orang akan buat tadarus, khatam Al-Quran, sembahyang tarawih. Kan? Biasa kalau sembahyang isyak baca 2 muka surat, kan? Tak sat kena kunci pintu. Kalau sembahyang tarawih tak apa. Silakan ustaz. Ustaz nak baca berapa pun tak apa, kan? Kami je tak boleh, kami duduk je. Boleh duduk kan? Kami duduk, kami minum ayat awal. Ya. Baik. Al-Quran dan bulan Ramadan, satu simpulan yang tidak boleh dibuka, ia ada kaitan antara satu sama lain, tidak boleh dipisahkan. Bila ada Ramadan, adanya Quran, kan? Bukan setakat tengok Quran, tuan-tuan. Bukan setakat perindahkan Quran, tapi ambil, buka, baca, kita tadabbur dan juga kita turuti satu persatu apakah yang dimaksudkan, yang nak dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Baik, yang kelima yang saya nak sebutkan tadi, perkara istimewa di dalam bulan puasa ni adalah bulan puasa juga menyebabkan manusia ni patuh kepada waktu. Kan? Buktinya ustaz? Tanya bukti terus kan? Dalil dia apa ustaz? Katalah
Sehari tu tuan-tuan, hari pertama puasa biasa semangat ni, iman tengah naik kan. Hari pertama puasa. Datang Bilal duduk kanan kiri kanan depan kita. Bilal, pukul berapa ni azan? Kan? Ni dah taman dengan ayat kosong ni. Pukul berapa azan? Kita duk tahu dah 7.20 masuk maghrib. Kan? Tiba-tiba Bilal kata 7.21. Hang ni daripada kecil sampai besar tak reti lagi ke tengok takwim? Marah. Tak? Marah. Hang ni Allahu Akbar. Nak suruh aku ajak macam mana lagi? Kan? Jam punya besar tak tengok 7.20 bukan 7.21. Kan? Iman tengah naik. Kan? Masa 1 Ramadan tepatnya dia pada masa. Kan? Tu maghrib je lah. Bila subuh diuji balik kan. Hari ni 1 Ramadan boleh gagah lagi nak sahur. Sahur pukul 4 pagi tuan-tuan. Biar masuk subuh pukul 6 suku pun pukul 4 pagi bangun dah. Kan? Masuk hari ke-10 dengan sahur-sahur pun tak ada. Subuh pun 6.45 contohlah kan. Jadi mengajar kita kepada ketepatan kepada waktu tu kan. Allah Taala jadikan waktu ni supaya kita hargai satu makhluk yang Allah Ta'ala tak bagi kita cela. Makhluk-makhluk lain ada juga Allah Ta'ala cipta dan Allah Ta'ala syariatkan supaya kita cela. Ada juga khinzir dan sebagainya. Kan? Ada juga makhluk yang Allah Ta'ala cipta dan Allah Ta'ala tak bagi kita cela dan tak bagi kita puji. Pun ada. Manusia. Jangan puji manusia. Allah Ta'ala tak bagi puji manusia. Dan ada Allah Ta'ala cipta makhluk Allah Ta'ala tak bagi cela. Sebaliknya Allah Ta'ala suruh puji. Kan? La tasubbud dahra kata Allah. Fa innallaha huwad dahru. Jangan kamu keji masa, tempoh, peredaran zaman. Kerana Allah adalah sebahagian. Maksud, apa ni konteks daripada hadis ni. And maksud secara literal, secara zahir daripada hadis ni. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sebahagian daripada masa. Maknanya tuan-tuan, kan? Maknanya Allah Ta'ala ni adalah pencipta tunggal kepada masa. Jangan kita keji masa. Jangan kita cabuli masa. Jangan kita kata tak elok kepada tempoh. Sebab apa? Kalau kita kata tak baik kepada masa, seolah-olah kita tengah mengkeji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Masa Allah Ta'ala kirimkan, kan? Allah Ta'ala nak latih kepada kita pada bulan Ramadan, ketepatan tu supaya kita ni sentiasa patuh. Bila waktu untuk sahur, bila waktu untuk berbuka, bila waktu yang dibolehkan kita menggauli orang rumah kita, bila waktu untuk kita jauhkan seketika daripada orang rumah kita, bila waktu untuk tunaikan zakat, bila waktu untuk kita kunci serapat-rapatnya mulut daripada bercakap perkara yang tidak baik. Kan? Jangan ingat orang puasa ni batalnya puasa dia dengan makan dan minum saja tuan-tuan. Kan? Perkataan keji, perkataan lucah, perkataan-perkataan yang boleh menyinggung perasaan, semua tu adalah perkara yang membatalkan puasa. Kan? Kena ingat Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada orang yang man lam yada' qaulaz zur wal amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan-perkataan dusta, wal amala bihi, dan juga bukan tak sekat tak tinggal, beramal pula dengan dia. Kan? Suka pula untuk berdusta, suka pula untuk tipu helah, suka pula untuk kata perkara-perkara yang tidak baik. Kan? Maka tunggulah, falaisa lillahi hajah, Allah Ta'ala tidak berhajat an yada'a ta'amahu wa syarabahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kan? Tidak berhajat sikit pun apa yang kamu tinggal dari segi makanan kamu, tinggal minuman kamu, Allah Ta'ala tak ambil kira pun. Allah Ta'ala tak tengok pun puasa kamu. Selagi mana kita tak tinggal qauluz zur tadi, qaulaz zur, perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan tipu helah, tipu daya, kataan lucah, kataan yang boleh menyinggung perasaan. Dan pada zahirnya orang nampak kita penat, kita berpuasa, kan? Lapar, dahaga tak sanggalah, kan? Tapi pada Allah kita sebenarnya tidak berpuasa. Kena beringat tuan-tuan. Masa juga telah memberikan satu gambaran yang baik kepada kita bila mana Nabi, para sahabah
dan juga tokoh-tokoh ilmuwan Islam pada zaman dahulu, bagaimana mereka diberkati oleh satu makhluk yang bernama masa. Saya ambil satu contoh. Ada masa sikit lagi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz jarang didendangkan. Umar, Al-Khattab, Abu Bakar, Uthman, Ali itu dah selalu. Umar bin Abdul Aziz kita kenal dia dengan adil dan saksama dia, kan? Tapi kita pernah kaji ke tidak berapa tahun dia naik kepada takhta pemerintahan? Adakah sama lama dengan raja pemerintah kita? Raja pemerintah Perlis lama, kan? Tak sampai, tuan-tuan. 1% sahaja daripada Raja Perlis. 2 tahun setengah ataupun kurang daripada tu. 2 tahun sahaja. Alal ittifaq, ulama kata Umar Abdul Aziz hanya 2 tahun 6 bulan sahaja menaiki tampuk pemerintahan Khalifah Islamiyah. Tapi tengok apa yang Umar bin Abdul Aziz buat. Berjaya menaikkan balik syiar dan juga maruah Islam setelah mana diperdaya, dinodai oleh musuh-musuh Islam. Dan sebelum tu daripada keluarga Sayyidina Muawiyah, kan? Muawiyah tak apa lagi, anak Muawiyah Yazid tak apa lagi. Bawah kepada tu dah mula dah corruption, dah mula dah bergaduh sesama sendiri, bertelagah di antara sahabat tabi'in, atba'at tabi'in, oleh kerana perebutan takhta dan juga harta. Kan? Afallahu anhum amma salaf. Jadi bila mana turun kepada Umar Abdul Aziz ni zaman Umayyah lagi, kan? Sebelum beralih kepada zaman Abbasiyah. Dalam 2 tahun setengah ni beliau berjaya menaikkan balik syiar Islam. Tidak ada seorang pun yang orang kata apa berkehendak berhajat kepada Baitul Mal. Semuanya sama rata, adil, kan? Nak beri zakat, tak boleh. Aku tak layak, aku bukan asnaf, kan? Sampai menolak begitu sekali, tuan-tuan. Kata berjayanya, kan? Naiknya nama Islam pada masa itu. Kita bagi laluan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 7 duk klip kan. Boleh lagi tak? Boleh lagi kot. Baik sikit lagi kan. Dia ustaz-ustaz ni biasalah dapat mic dia jadi pelesik lah. Tak mau berhenti. Kan, itu perangai. Baik. Umar bin Abdul Aziz tadi kan. Dia 2 tahun setengah dia jadi khalifah kan. Dia naik khalifah pun pada umur 40 kan. Dia umur dia tak panjang. Dan dalam tempoh 2 tahun tu dia boleh melaksanakan pelbagai polisi yang boleh mengangkat balik syiar-syiar Islam kan. Pada masa tu jugalah kan, pembiayaan diberikan kepada pengamal agama ni, tok syekh, ustaz-ustaz, tok guru ni kan, untuk dihantar kepada kawasan-kawasan sekitar untuk mengajar agama kan. Sampai sekarang ni kan sunnah tu masih diteruskan sehingga ke negara kita ni kan, ada majlis agama, ada jabatan-jabatan yang menguruskan berkaitan dengan hal ehwal Islam. Tu sebut sedikitlah. Pokok pangkalnya tuan-tuan nak sebut di sini kan, kenapa dia boleh berjaya dengan keberkatan masa kan. Orang yang macam ni seperti Saidina Umar bin Abdul Aziz, dia tahu nak letak diri dia di mana dan dia tahu nak tackle bagaimana nak gunakan masa dengan betul. Begitu jugalah kita nak ambil peluang daripada kisah yang dibawa ni kan. Lebih-lebih lagi nak berhadapan dengan bulan Ramadan yang mengasuh jiwa kita supaya kita ni taat dan juga tepat kepada masa tadi kan. Jadi kena pandai programkan tuan-tuan. Programkan diri masing-masing. Jangan biarkan Ramadan tahun ni tak apalah, macam tahun-tahun lepas je lah kan. Pak Long tak ada apa-apa tahun ni, macam kalau petang tu beli cucuk kan. Jangan duk buat lagu-lagu tu lah kan. Programkan diri masing-masing. Pukul berapa, sekian, berapa minit sebelum solat, berapa minit sebelum maghrib, kena ada dah program yang khusus. Kena pergi dah masjid kan. Tak payah tuan-tuan, hidupkan daripada rumah kita dulu. Ada yang dah buat, alhamdulillah. Nah, yang belum buat lagi boleh dipersilakan buat. Ambil tak banyak, setengah jam pun tak apa dah. Kan? Setengah jam sebelum berbuka. Katakanlah maghrib 7.20. Ambillah 6.50, 6.55 kan? Sebelum tu dah siap semua dah. Ayah kita, mak ayah kita dah arahkan supaya mandi, siap, makanan pun dah masak awal apa semua. Setengah jam tu kita luangkan kepada masa dengan keluarga. Bacalah, ambil hadis 40 ke, ambil Riyadhus Salihin ke, ambil Quran pun tak apa, baca terjemahan. Kan? Supaya Ramadan kita 30 hari ni ada perkara yang kita boleh tinggal dan kita boleh pahat, yang kita boleh keluarkan sesuatu daripada dia. Kan? Ambil 10 minit baca Al-Quran, 10 minit lagi baca terjemahan, 10 minit lagi doa ramai-ramai. Kan? Anak beranak. Bukan salah apa pun. Kan? Ayah doakan kebahagiaan untuk rumah tangga. Ayah doakan supaya ada anak nak periksa ke apa ke kan. Tambah lagi kita punya erat dan juga silaturahim. Terutamanya di dalam rumah tangga kita sendiri. Kan? Di pihak masjid juga buatlah. Kan? Ada peluang, anjurkanlah. Kan? Kuliah-kuliah agama ke. Tak perlu lama tuan-tuan. Kan? Sejam tu pun jatuh dah. Ni, kepiah. Lebay ni jatuh duduk atas dahi dah sejam. Tak, ambil 10 minit cukup dah. Kan? Nak recharge, nak charge semula sahaja. Kan? Buat revisi, buat kita kata apa? Ulang kaji apa fiqh-fiqh yang berkaitan dengan puasa dan sebagainya. Bukan payah pun. Cuma kita mau tak mau. Kan? Ambil 30 minit cadangan saya lah terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan keselesaan masing-masing supaya kita boleh keluar daripada Ramadan pada tahun ni ada sesuatu yang baru kita boleh bawa. Dan ingat tuan-tuan, doa da'watu as-saim 'inda fitrihi la turaddu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Doa orang yang berpuasa ketika mana dia sedang berbuka ataupun menghampiri waktu berbuka, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugilah
Allah Ta'ala bagi dah kepada kita ruang, peluang. Allah Ta'ala buka dah. Dan kita sahaja yang buat tak nampak sombong. Bukan apa. Kan? Allah Ta'ala bentak nak tahu sombong tak sombong. Bila mana pada mahsyar esok nanti. Kan? Bila mana di hadapan Allah Ta'ala. Inilah kesombongan hang ni. Kan? Aku dah bagi dah. Oleh kerana tak nampak dengan mata. Tak boleh nak pegang dengan tangan. Tak dengar dengan telinga. Tak bau dengan hidung. Hang biar macam tu je. Kan? Pahala tu. Tak. Jadi kita tuan-tuan, nak mau tak mau duduk di kita. Kan? Allah Ta'ala beri dah jalan kepada kita. Mudah-mudahan kita boleh masuk pada bulan Ramadan tahun ni dengan penuh ataupun dengan hati yang lapang, yang kosong, seolah-olah kita baru dilahirkan oleh mak kita. Nak isi ni, nak isi dengan ilmu, nak isi dengan pahala, nak isi dengan apa-apa sahaja perkara baik. Dan kita keluar daripada Ramadan pada tahun ni adanya buah-buah yang ranum, yang masak, yang melekat, yang kita boleh beri manfaat kepada orang lain, insya-Allah taala. Cukup sekadar tu dulu tuan-tuan perkongsian pada malam ni, serba ringkas. Mudah-mudahan ada nilai tambah yang kita boleh bawa sikit sebanyak kepada sahabat handai yang tak hadir pada malam ni, kita sampaikan. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.